Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalina wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر ما نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti kata kita sama-sama menjunjungkan retah Tuhan, dan hendaklah kita mempertahankan diri kita daripada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala murkakan. Itulah maksudnya ya Allah Subhanahu wa ta'ala serukan kita supaya bertakwa kepadanya. Pada zaman yang kita ada ini, zaman yang dikenalkan dengan zaman yang akhir, masa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ni seumpama masa yang dekat ya Allah Subhanahu wa ta'ala nak bangkitnya hari hisab bagi manusia. Dengan sebab itu kita tengok di situ dan di sini, nampaknya ramai di kalangan umat manusia tidak mengagungkan akan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan syariat Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh sebagai syariat yang mulia bagi manusia, sebagai syariat yang nak mengajakkan manusia daripada kegelapan kekufuran kepada cahaya iman, daripada kegelapan jahiliyah kepada cahaya al-Islam. Dengan sebab itu, kita sebagai umat manusia bukannya binatang ternakan ataupun binatang yang buas, pasti kita kena ada kesedaran, pasti kita kena ada jiwa memahamkan akan diri kita dan kenanya hakikat diri kita, kenanya hakikat dunia dan kenanya hakikat akhirat. Tidak mungkin sama sekali seseorang itu nak boleh jaganya diri dia daripada kesamaran benda yang berlaku di atas muka bumi hari ini dengan cara jelasnya, kalaulah dia tak mengetahui perkara tersebut. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah firman di dalam Al-Quranul Karim, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan wahai engkau, menjadikan dikau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas syariah. Syariah mana undangan-undangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Undangan yakni pelaturan hidup
yang kita nak gunanya hidup kita sebagai manusia, yang sementara sahaja kita duduk di atas muka bumi ini, tak beberapa lama lagi kita akan kembali kelik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ada syak perkara-perkara tersebut. Kalau gitu, Allah Taala menjadikan Nabi Muhammad ini di atas ajaran yang agung, syariat minal amr. Katanya alim ulama di kalangan ahli tafsir, umpama Ibni Katsir dan Imam At-Tabari dan lain-lain lagi daripadanya, yakni jadi di atas manhajis sarih, di atas jalanan yang benar, dan di atas aturan dan undang-undangan yang tidak ada kesamaan walaupun sikit pun. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah supaya kita fattabi'ha, suruh kita ikutkan dia. Bagaimanakah kita nak ikut? Bagaimanakah kita nak turut? Kalaulah kita sebagai umat manusia tak memahami, tidak faham, tidaknya mengetahui dengan cara jelas dan terang akan isi kandungan syariat yang didatangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di situlah kita sebagai umat Islam tak boleh sama sekali nak biarkan diri kita di dalam kegelapan jahiliyah, di dalam kegelapan kejahilan yang tidak bertamadun, tidaknya ada ilmu pengetahuan, sakut paut dengan hukum hakam yang bersakut paut terus dengan hidupan kita sebagai manusia. Dan jangan sama sekali kita ikut perasaan kita, karena perasaan kita yang Allah Subhanahu wa taala bubuh di dalam diri kita ini, dia tak mungkin nak tarikkan kita, bawakan kita kepada jalanan yang lulus, jalanan yang benar, jalanan yang menujukan kepada syurga Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi di dalamnya. Karena diri manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya diri manusia senantiasa mengajakkan seseorang diri tadi itu, jiwa itu, kepada menghadap perkara-perkara yang tidak baik. Perkara yang tidak baik, katanya alim ulama di kalangan ahli tafsir, maknanya mengajakkan kita kepada azabis sa'ir, siksaan yang kekal abadi di dalamnya. Dengan sebab itu, apabila kita sebagai umat Islam adanya ajaran yang benar, adanya syariat yang agung, adanya lambang yang terang, adanya asas di dalam agama kita, musuh Allah Subhanahu wa taala senantiasa buat kajian terhadap umat Islam, terhadap agama Islam, dan kekuatan seseorang itu nak jadi kuat bagaimanakah? Orang Islam tadi nak jadi kuat bagaimanakah? Musuh Allah Subhanahu wa taala senantiasa buat kajian, dan dia berjaya dengan izinan Allah Subhanahu wa taala kauni, sebagai Tuhan itu kandak tapi Tuhan tak redha. Mereka itu bawanya kesamaran, bawanya perkara-perkara yang tak baik, tak bagus, perkara-perkara yang nak tariknya manusia daripada jalanan yang nak meluluskan kepada syurga, bawa kepada api neraka. Dengan sebab itu, mereka itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran, Tuhan kata waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka itu suka kalaulah kita sebagai umat Islam boleh kufur sebagaimana mereka itu kufur, nasaya jadi sama di antara kita dengan mereka, kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalimah kufur tadi ini, yakni kita paling belakang daripada Tuhan yang mengada, yang menjadikan kita, yang membuatkan dunia, yang menjadikan segala-gala perkara, yang awi kita paling belakang daripada Tuhan kita. Makna paling daripada syariat, paling daripada mana? Paling daripada ajaran Islam yang sebenar,
ajaran Islam yang diagungkan, ajaran Islam yang bersih, ajaran Islam yang tidak mau kepada mana-mana jiwa manusia keuntungan dunia ke, maslahat dunia ke, dan itu dan ini. Tidak. Islam sekadar nak bawanya dunia ini, bawa manusia yang ada dalam dunia ini menujukan kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi musuh Allah Taala senantiasa berdeki kepada kita buat beberapa perkara sehingga umat Islam kita boleh sanggup nak tinggalnya Islam, nak angkatnya kebudayaan, nak angkatnya kaumiyah, parti dan puak Islam tak boleh belakang. Ini adalah satu rancangan musuh Allah Subhanahu wa taala yang tersebar di tempat tanah air kita sekarang. Nak tariknya manusia kembali kepada kebudayaan, sehingga kebudayaan itu walaupun bercengah dengan agama Islam, bercengah dengan pegangan Islam, bercengah dengan iman, mereka itu tak ada berasa kata benda tadi itu salah dengan agama. Walaupun dalam agama kita tak meneternya kebudayaan, tidak meneternya pakaian kebudayaan, tidak. Tetapi kita sebagai umat Islam kena faham kata terkadang kebudayaan tadi itu perkara-perkara yang ada di dalamnya, perkara-perkara yang menyalahi dengan syariat agama kita. Mereka nak ambil kita, halih kita, kalau kita kecek bahasa paktai kita, sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, nak halihkan kita daripada kita nak agungkan syariat, mari kita nak agungkan benda-benda yang lain. Kita ingat satu perkara, sebagaimana ulama telah menerangkan kepada kita, ajaran Islam, kalau kita jauh daripada dia, kalau kita mengaku kata kita ni orang Islam, tapi kita jauh daripada agama Islam, kita kau mundur, kau jadi belakang, tidak bertamadun, kau nya tak tahu, kau nya gelap. Tetapi agama yang lain, tetapi apabila kita kembali kelik pada agama kita dengan sungguh-sungguhnya, disitulah kita akan dapat kemajuan, disitulah kita akan dapat kemenangan, disitulah kita akan dapat kejayaan. Tetapi sayang sekali, betapa ramai manusia kita tak faham akan ini hakikat. Terutama mereka-mereka yang nak jadinya pencetuhkan ummah, nak bangkitnya semangat ummah, akan tetapi Islam dia itu kurang. Faham Islam safi, Islam yang bersih itu, mana Islam Alkitab wa Sunnah, kurang. Kurang dengan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang dengan sejarah para salafus salih, terutama khulafa ar-rasyidin dan sebagainya, kurang. Bagaimanakah kita nak hadap ke depan? Kita kalaulah kita tak mengagungkan syariat ini, tandaan kata takwa di dalam hati kita itu tak ada. Yang kita ada wayak, yang kita ada dengar tiap-tiap kali oleh baca khutbah, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sedialah bekalan, sebaik-baik bekalan kamu nak jumpa dengan Tuhan, iaitu at-taqwa. Tetapi kalaulah kita tak agungkan syariat Allah, kita tak agungnya aturan Tuhan, pelaturan Tuhan, maka tak ada lah takwa di dalam hati kita. Karena Tuhan kata, zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikian itu, siapa dia mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka orang tu adalah orang yang ada ketakwaan di dalam hatinya. At-taqwa ni bukan duk di pakaian, bukan duk di cakapan, tetapi dia duk di hati seseorang, dan dia akan keluar daripada hati itu samarat, buah dia yang menunjuk kata kita ada sifat ketakwaan. Berasa cemburu terhadap agama Allah apabila agama Allah itu dihinakan, apabila agama Allah dibelakangkan, apabila agama Allah dipermain-mainkan. Terkadang
lambang yang kita orang tempat kita duk angkatnya tak depan terkadang menyalahi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan cara terang-terang. Nak akaknya ada istiadat jahiliyah naik mari. Nak puja muka tu, nak puja muka ni, nak pakaian begitu, pakaian begini, perkara-perkara yang Islam itu tak aku. Walaupun pakaian tadi itu Islam aku, sekadar 3 syarat saja. Sebagaimana kita tahulah, pakai jangan pakai jadi sikap sangat, jangan pakai berbayar makna nipis, jangan pakainya apa nama ketak kelajak. Pakailah pakaian lagu mana, tetapi siapa kena pakai wisupa dengan kebudayaan Buddha, supa dengan kebudayaan Perang dan Hindu, apakah kita nak angkatkan ke masyarakat kita nak kembali ke mana? Di mana kita nak kembali ke masyarakat kita kalau kita buat mai-mai benar-benar lagu tu? Islam kita tahu kata kita nak akadnya gapo? Kita nak mempertahankan gapo? Kita nak tariknya manusia pemuda-pemudi negeri kanu. Di sini saya nak tujukan risalah daripada ini member kepada pencetuhan ummah. Orang ada bakit semangat semuanya. Cuba kita kira mal. Syariat kita ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa mari kepada kita. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala tegas di dalam Al-Quran. Sebagaimana ayat yang kita senantiasa dengar di mana-mana tempat pun, alim ulama kita baca, khatib imam baca kepada kita. Tetapi baca tadi itu bukanlah sekadar kita dengar. Kita nak perasa masuk di dalam hati jiwa kita. Ayat yang berbunyi kata, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa dia mau nak juga aturan, pelaturan, lambangan, gapo perkatalah lain daripada dinunal Islam, Allah Subhanahu wa taala tak akan terima sama sekali. Kita nak kepada kemenangan, nak kepada mengatasi orang yang tak ada beriman di dalam negara ini, nak pertolongan daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin sekali, tak mungkin sama sekali Allah Ta'ala nak tolongkan kita sebagai umat Islam kalaulah kita itu paling belakang daripada ajarannya. Orang nak duduk depan, pasti dia kena mengertikan hukum Islam dengan cara sungguhnya. Reti sekadar mana, kita buat sekadar tu. Jangan kita cekak besar daripadanya. Orang yang paling daripada Islam, orang ni adalah Tuhan tak terima hidup pada dia. Dalam akhirat esok, dia termasuk di dalam golongan orang yang rugi. Dengan sebab itu, sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sedarlah kata syariat yang kita ada ini pasti kita kena mengagungkan. Dan bagaimana kita nak mengagungkan? Pasti kita tadi kena memahami dia molek-molek dulu. Majlis tepat penuntut ilmu pengetahuan, kita jangan hijrah sama sekali. Di mana orang mengajar kita dua sunnah, kita ikuti bersama. Kerana kita nak faham masuk dalam jiwa kita perkara tersebut, pasti kita kena ikut perkara-perkara tersebut. Kita nak buat puas tak boleh benar-benar lagu ni. Kita nak buat jadi belakang tak boleh benar-benar lagu ni. Nak buat berasa kata tawa tak boleh, berasa kata biasa tak boleh. Kita kena ada jiwa di panas semua. Kena ada panas semua iman kita. Karena kita tak tahu kata malakul maut nak mari ambil nyawa kita tu bila. Pasti kita kena pegang wasiat Tuhan kata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita tinggalnya jasad kita atas muka bumi ini, roh kita keluar, malaikat kita sebagai orang Islam yang memahami Islam dengan cara sempurna. Barulah kita itu selamat diri kita daripada kacauan dan daripada hasutan dan daripada fitnah dan khianat musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi 'azza wa jalla wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, ketahuilah kata kita sebagai manusia, Allah subhanahu wa ta'ala beri hidup sekali sahaja di atas muka bumi ini. Tak mungkin sama sekali kita nak mari beki diri kita selepas daripada kita mati di atas muka bumi ini. Tidak mungkin sama sekali. Dengan sebab itu, kita kena siap sediakan masa yang Allah ta'ala berikan kepada kita belum daripada Tuhan nak panggil kita kelik kepadanya. Apabila kita kembali kelik pada Tuhan, benda ni adalah benar dan kita boleh tengok dengan mata kepala, tetapi kita tidak ada kesedaran sebab hasutan dunia, hasutan musuh Allah Ta'ala sampai jadi karat hati manusia, tak berasa takut, tak berasa bimbang, tak berasa serabut. Sedangkan kita pasti kena pergi sebagaimana kita dihantarkan saudara kita di kubur masing-masing. Seorang diri ke seorang diri, tidak dikecuali walaupun siapa pun. Dengan sebab itu, bagaimana kita nak tanamkan hati kita supaya hati kita tak berasa susah apabila dengar syariat Allah Ta'ala, apabila dengarnya hukuman Tuhan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut dan layak sama sekali bagi orang yang beriman di kalangan lelaki ataupun perempuan, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghukumkan satu hukuman di dalam Al-Quranul Karim baik ataupun di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sabit daripada baginda, kita nak pilih gitu, pilih gini, berdalih gitu, berdalih gini, itu bukan sifat orang yang mukmin. Innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi ila Allah wa rasulih. Sesungguhnya orang mukmin ni apabila dipanggil pada Allah Ta'ala, makna panggil pada syariat Allah, hukumnya Tuhan, hukumnya dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Hawi kita patuh dan kita pakar, kita dengar. Bagaimana kita nak siap sedia hati kita, sama ada saya sendiri dan sidang Jumaat yang dihormati sekalian, dan orang yang dengar akan suara ini, nak buat lagu mana? Kita situ kena pakak kikis. Terkadang kita tak cemburu langsung terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang khianat agama kita, orang mempelekeh agama kita, kita tak berasa kan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis yang sabit pada baginda, apabila kita tengok benda mungkar, kalau kita kuasa, kita buai dengan tangan kita. Tak kuasa dengan lidah, tak kuasa dengan hati. Lepas daripada tu hati pun kita tak ingkar, bagaimanakah iman kita? Kena cek. Berasa tak berasa kan? Anak muda kita, pemuda-pemudi kita, gapo?
Ya dok jadi hari ni gapo? Kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai ustaz, sebagai tok nebe, tok mene nayuk tu nayuk ni, beberapa nayuk tak tahu ni. Gapo kesadaran hak kita buat kepada ummah? Terkadang apabila dengar hukum Allah Subhanahu wa taala berasa terlegak dalam hati, berasa panas dalam hati. Bagaimana kita nak ayat kata kita ni orang Islam nak pergi jumpa dengan Tuhan? Cuba kita tanya diri kita. Minit ni, sekarang lah ni, kalau malakul maut nak ambil nyawa kita selalu ni, kita sedia dan nak pergi jumpa dengan Tuhan. Cuba tanya diri kita. Saya tanya diri saya. Sidang Jumaat pakat tanya diri masing-masing. Terkadang hemah tak ada kita. Hemah hilang je kerana semangat tu hilang je kerana, tapi semangat ada semangat kau lain. Nak semangat masalah agama hak sebenar kurang. Ini perkara yang kita kena muhasabah diri kita semula. Apa kita jadi dengan agama kita sampai gitu lalu? Kita sayang agama kita lagu mana? Kita kasih agama kita lagu mana? Kita agung agama kita lagu mana? Apabila agama kita diperhinakan, dilekehkan, dipermain-mainkan, tapi hati kita tak rasa gana. Kita kena cek semula email kita. Pakat-pakat periksa tengok kata duk setuk di mana. Di situlah sebagai pengingatan kepada umat Islam dengan cara jelas pada tengah hari Jumaat yang mulia ini. Mudah-mudahan pengajaran itu tertanam di dalam jiwa kita, dan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan kekuatan taufik daripadanya dan hidayah daripadanya, supaya kita boleh menetapkan diri kita di dalam agama ini, sehingga kita kembali klik jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, boleh masuk syurga sekali dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Itulah harapan kita sebagai umat Islam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qariibun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dhunubana وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.